Salam sejahtera kepada semua guru pembimbing dan juga pelajar PTPP SAIS Ampilah Oktober 2020. Nama saya Ho Wen Jai, penyeraras PTPP SAIS Ampilah Oktober 2020 IPG Kampus Ipoh. Tujuan video ini adalah untuk memberi taklimat praktikal kepada para guru pembimbing dan juga pelajar PTPP SAIS. Sedikit pengenalan tentang konsep praktikum. Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib bagi program PTPP. Dan praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara efektif dalam situasi sebenar sekolah. Pelaksanaan praktikum ini memberi tumpuan kepada proses PTP dengan bimbingan pensyarah penyelia dan guru pembimbing. Untuk makluman semua, praktikum akan bermula pada 23 Ogos dan sehingga 5 November tahun 2021, iaitu tempoh pelaksanaan praktikum adalah sebanyak 10 minggu. Penempatan pelajar adalah di sekolah menengah, tempat petugas yang sedia ada masing-masing. Subjek yang perlu diajar adalah subjek bidang teras sahaja, iaitu subjek sains. Bilangan waktu mengajar. Waktu mengajar bagi pelajar PTPP ialah 8 waktu minimum dan 12 waktu maksimum seminggu bagi subjek bidang teras sahaja. Jadual waktu boleh ditentukan oleh pihak sekolah dan pelajar perlu menyediakan RPH seperti waktu yang ditetapkan dalam jadual. Format RPH boleh merujuk kepada contoh RPH yang diberikan. Kaedah pelaksanaan praktikum. Memandangkan sekarang dalam tempoh pandemik COVID-19, maka kaedah PTPR dilaksanakan di mana PTP dijalankan secara dalam talian, boleh melibatkan sama ada segerak atau tidak segerak, merujuk kepada manual pengajaran dan pembelajaran di rumah PTPR yang disediakan oleh KPM atau mengikut kesesuaian pihak sekolah masing-masing. Perlu dilaksanakan penyeliaan bagi subjek bidang teras, di mana penilaian akan dilaksanakan dan borang markah akan diisi bagi subjek bidang teras. Kemudian pada minggu kelima, pelajar perlu menjalankan refleksi pertengahan praktikum. Untuk makluman semua, pelajar wajib melaksanakan RPP, iaitu refleksi pertengahan praktikum, sebagai prasyarat untuk lulus praktikum. Pensyarah bidang teras iaitu pensyarah penyelia berperanan sebagai panel pengilai dan bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan RPP ini. Seterusnya, pada minggu ke-6, pensyarah penyelia akan melaksanakan bimbingan bagi co-curriculum
pada minggu ke-7 atau minggu ke-8 ialah penjeliaan ke atas core curriculum, di mana penilaian akan dilaksanakan dan porang markah akan diisi bagi aspek core curriculum. Pada minggu ke-9 atau ke-10 akan dilaksanakan penjeliaan bersama bagi subjek bidang teras antara pensyarah penjelia dengan guru pembimbing sekali. Seterusnya, kita lihat pula bagi guru pembimbing, agihan penjeliaan adalah seperti berikut. Pada minggu pertama, bimbingan kali pertama bagi subjek bidang teras. Minggu ketiga adalah bimbingan kali kedua bagi subjek bidang teras. Pada minggu ke-6 adalah bimbingan kali ketiga bagi subjek bidang teras. Dan minggu ke-7 atau ke-8 adalah bimbingan kali ke-4 bagi subjek bidang teras. Manakala pada minggu ke-9 dan atau ke-10 akan dilaksanakan penjeliaan bersama antara pensyarah penjelia dan guru pembimbing bagi subjek bidang teras untuk memberi rumusan prestasi pelajar secara keseluruhannya. Maka secara rumusannya, pensyarah penjelia perlu melaksanakan 2 kali bimbingan bagi subjek bidang teras dan 1 kali penjeliaan bagi subjek bidang teras dan 1 kali bimbingan bagi core curriculum dan 1 kali penjeliaan bagi core curriculum dan 1 kali penjeliaan bersama bagi subjek bidang teras. Rumusan bagi guru pembimbing pula adalah perlu melaksanakan 4 kali bimbingan bagi subjek bidang teras dan 1 kali penjeliaan bersama bagi subjek bidang teras. Seterusnya, kita melihat tentang pelaksanaan core curriculum. Selain daripada mengajar subjek bidang teras, semua pelajar wajib melaksanakan aktiviti core curriculum minimum 1 jam seminggu. Pelaksanaannya boleh mengikut kesesuaian pihak sekolah masing-masing. Pelajar boleh terlibat dalam mana-mana komponen core curriculum sama ada kelab atau persatuan, sukan dan permainan, unit per uniform. Dan pelajar perlu menyediakan RPH core curriculum bagi setiap sesi pelaksanaan core curriculum tersebut. Pensyarah penjelia akan bertanggungjawab membuat bimbingan dan penjeliaan core curriculum seperti dalam jadual penjeliaan. Seterusnya, kita lihat tentang penilaian praktikal. Asas taksiran untuk menetapkan prestasi pelajar berdasarkan kepada bimbingan dan penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif dibuat secara berterusan oleh guru pembimbing dan pensyarah penjelia dengan menggunakan porang bimbingan. Pensyarah penjelia dan guru pembimbing akan membuat rumusan prestasi pelajar dengan menggunakan porang penilaian praktikal iaitu porang PR2. Penilaian praktikal pelajar dalam praktikal dibuat berasaskan kepada komponen-komponen yang dinyatakan dalam jadual berikut, iaitu melibatkan komponen pertama, perancangan, komponen kedua, pelaksanaan, komponen ketiga, refleksi dan komponen keempat, core curriculum. Dan wajarannya adalah 85% bagi komponen perancangan, pelaksanaan dan refleksi, manakala RPP atau refleksi pertengahan praktikal mengambil wajaran 5% serta aspek core curriculum sebanyak 10%. Rujukan yang boleh digunakan bagi setiap komponen bagi perancangan dan pelaksanaan, pensyarah penjelia dan guru pembimbing boleh merujuk kepada e-portfolio atau dokumen-dokumen di dalamnya. Dan komponen ini juga boleh merujuk kepada bimbingan dan penjeliaan yang dijalankan secara berterusan dan juga perbincangan antara pensyarah penjelia dan guru pembimbing serta dengan pihak sekolah. Bagi komponen refleksi pula, rujukannya adalah berdasarkan
penyediaan e-portfolio, di mana di dalam e-portfolio ada dokumen-dokumen yang melibatkan komponen refleksi. Pelajar wajib menulis refleksi PDP setelah selesai pengajaran setiap waktu mengajar di bahagian catatan refleksi pada RPH tersebut. Selain daripada itu, pelajar juga dikehendaki menulis jurnal reflektif mingguan, iaitu setiap minggu pelajar mengenapasi satu isu yang tertentu dan tuliskan jurnal reflektif mingguan untuk dihantar kepada pensyarah penyelia dan juga guru pembimbing. Selain daripada itu, RPP iaitu refleksi pertengahan praktikum juga wajib dijalankan, dan RPP ini mengambil wajaran 5% dan dinilai di bawah komponen refleksi. Seterusnya kita lihat wajaran penilaian praktikum diagihkan seperti berikut, iaitu penyeliaan kali pertama bagi subjek bidang teras, wajarannya 35%. Penyeliaan bersama antara pensyarah penyelia dengan guru pembimbing bagi subjek bidang teras, wajarannya 50%. Penyeliaan bagi aspek co-curriculum, wajarannya 10%. Dan RPP, iaitu refleksi pertengahan praktikum, wajarannya 5%, serta keseluruhannya adalah 100%. Baiklah, seterusnya kita melihat tentang tugas dan tanggungjawab guru pembimbing. Guru pembimbing perlu memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar dalam perkara-perkara berikut. Contohnya, dari segi kemahiran sosial, seperti hubungan dengan warga sekolah, dengan murid, dengan rakan guru, dengan staf, dengan pensyarah penyelia dan sebagainya. Aspek personality, contohnya watak guru, perawakan, pakaian, penampilan dan sebagainya. Selain daripada itu, guru pembimbing juga perlu membimbing pelajar dari segi dokumen seperti TSKP, rancangan pengajaran tahunan, rancangan pengajaran 10 minggu praktikum, rancangan pengajaran harian. Selain daripada itu, bimbingan juga diberikan bagi aspek PDP, contohnya dari segi sumber PDP, proses PDP, aktiviti PDP, kaedah PDP, teknik penyoalan, amalan pemulihan dan penggayaan, pentaksiran murid, pengurusan kelas, kawalan murid, pengurusan masa dan sebagainya. Pensyarah guru pembimbing perlu menyemak dan memberi ulasan tertulis dan menandatangani dokumen-dokumen di dalam e-portfolio dan juga RPH pelajar. Guru pembimbing juga perlu menyemak dan membimbing pelajar dalam menulis refleksi pengajaran dan juga penulisan jurnal mingguan dan juga dalam pembinaan e-portfolio. Pastikan kandungan e-portfolio adalah lengkap dan dikemas kini dan juga menepati senarai semak yang ditetapkan oleh unit praktikum. Guru pembimbing juga membantu menyelia pengajaran pelajar berdasarkan prinsip pencerapan klinikal, di mana bimbingan diberikan pada fasa sebelum, semasa dan selepas pengajaran. Dan guru pembimbing membuat penilaian serta melengkapkan borang bimbingan. Guru pembimbing membantu memantau kehadiran pelajar sepanjang tempoh praktikum dan memaklumkan kepada pengurus sekolah, pensyarah penyelia atau pihak IPG mengenai perkembangan pelajar.
Guru pembimbing membantu membuat rumusan prestasi praktikum belajar bersama-sama dengan pensyarah penyelia. Baiklah, seterusnya kita lihat apakah tugas dan tanggungjawab pelajar. Pelajar perlu berbincang dengan pensyarah penyelia dan guru pembimbing untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing. Pelajar perlu menyerahkan jadual waktu, senarai tugas, takwim sekolah kepada pensyarah penyelia dalam minggu pertama praktikum. Pelajar dikehendaki mematuhi dan mengamalkan etika profesion perguruan, peraturan IPG dan peraturan sekolah. Pelajar perlu hadir ke sekolah setiap hari persekolahan, melengkapkan dan menghantar borang kehadiran praktikum ke unit praktikum pada minggu pertama setiap bulan. Pelajar perlu menyediakan TSKP, rancangan pengajaran tahunan, rancangan pengajaran 10 minggu bagi semua subjek dan tahun yang diajar seperti jadual waktu praktikum. Pelajar perlu menulis RPH yang lengkap bagi semua waktu mengajar praktikum mengikut format yang ditetapkan oleh IPG sebelum melaksanakan pengajaran. Dan format boleh merujuk kepada contoh RPH yang diberikan. Pelajar perlu mendapatkan bimbingan daripada guru pembimbing semasa merancang pengajaran. Pelajar perlu melaksanakan pengajaran berpasangan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh praktikum. Pelajar perlu menulis refleksi pengajaran setelah selesai setiap pengajaran dan juga menulis jurnal reflektif mingguan setiap minggu mengikut format yang ditetapkan oleh unit praktikum. Dan pelajar dikehendaki melengkapkan dokumen dalam e-portfolio dan kemaskinikan maklumat dan dokumen dari masa ke semasa. Setakat itu sahaja kalimat daripada saya. Sekian, terima kasih. Sebarang pertanyaan boleh ajukan kepada pihak kami di IPG Kampus Ipoh. Thank you.